Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan. Sekali lagi saya ucapkan selamat petang. Assalamualaikum kepada semua. Hari ini hari Isnin kita berjumpa lagi dalam satu lagi siri yang kita dah susunkan untuk tuan dan puan, rakan-rakan sekalian yang sentiasa memberi sokongan dan komitmen yang berterusan di page Puan Ainun Muhammad. Jadi sekali lagi kepada rakan-rakan semua saya mengucapkan selamat datang, selamat petang alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan mengambil masa sekitar 30 ke 40 minit untuk bersama-sama dan kita akan bawakan satu topik hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua, hari ini sepatutnya rakan usahawan yang bersama-sama dengan kita hari ini menghadapi satu isu teknikal, maka beliau tak dapat meneruskan tak dapat nak masuk ke link hari ini secara live dengan kita. Tetapi saya akan terus bawakan kepada rakan-rakan perbincangan yang berkaitan tentang topik hari ini iaitu legasi bisnes. Jadi saya harap kepada rakan-rakan semua yang berkesempatan untuk bersama-sama kita hari ini boleh participate boleh sertai hari ini dan sekiranya menonton secara rebroadcast, saya mengucapkan juga terima kasih sekiranya tidak menonton secara live sekalipun, tuan dan puan masih terus boleh bersama-sama kami dengan siaran secara rebroadcast. Jadi hari ini tuan dan puan, sekali lagi saya nak maklumkan bahawa rakan usahawan yang sepatutnya bersama kita hari ini ada masalah teknikal, beliau tidak dapat mengakses link yang kita berikan. Walau bagaimanapun kita akan teruskan dan semoga perbualan kali ini akan dapat memberi satu lagi satu lagi idea baru ataupun satu lagi perspektif kepada rakan-rakan semua untuk melihat semula apakah perancangan ataupun mungkin pendekatan atau juga beberapa pengurusan bab-bab pengurusan perniagaan yang sekarang tuan dan puan sedang jalankan. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ABS Digital Media yang mengadakan inisiatif ini untuk kita menyediakan konten yang berterusan untuk rakan-rakan semua. Jadi hari ini saya akan bawakan beberapa kajian kes berkenaan dengan legasi bisnes. Jadi kepada rakan-rakan semua apabila kita bercakap tentang legasi bisnes ini, sebenarnya kita akan melihat kepada bisnes yang diturunkan atau bisnes yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin berada dalam situasi yang sama, kalau katalah tuan dan puan memang menjalankan bisnes dan mengambil bisnes itu daripada generasi terdahulu, mungkin tuan dan puan juga boleh kongsikan pengalaman tuan dan puan. Jadi untuk hari ini antara yang kita akan bawakan adalah beberapa kajian kes dan senario yang mana menjadi cabaran secara khusus kepada ramai usahawan apabila kita bercakap tentang legasi bisnes ataupun dalam keadaan di mana kita menerima dan meneruskan perniagaan daripada satu pihak yang lain. Biasanya kita kata bila kita sebut tentang legasi bisnes ni, biasanya kita kata kita akan menerima perniagaan tu kita teruskan sama ada dari ibu bapa kita, daripada ahli keluarga yang lain macam datuk atau nenek dan seumpama dengannya. Jadi rata-rata akan melalui beberapa proses yang agak sama dan juga rata-rata ada melalui beberapa cabaran yang agak serupa walaupun dia kebanyakannya berbeza dari satu dengan yang lain. Jadi saya sebenarnya tuan dan puan, saya dalam tempoh 30 minit akan datang ini kita akan kongsikan beberapa keadaan, beberapa senario di mana usahawan-usahawan menghadapi beberapa isu atau beberapa keadaan di mana mereka tidak dapat meneruskan dengan baik atau dapat meneruskan dengan baik selepas menghadapi beberapa senario, beberapa isu ataupun beberapa keadaan apabila menjadi penerus kepada perniagaan sediada. Jadi untuk manfaat semua hari ini saya bawakan beberapa kes Jadi ini adalah kes benar yang mana senarionya memang wujud di kalangan usahawan mengikut keadaan dan pelbagai situasi. Jadi kepada rakan-rakan semua hari ini bila kita bercakap tentang legasi bisnes, kita nak melihat kepada apakah antara cabaran ataupun apakah antara pengalaman yang kita boleh ambil daripada usahawan lain yang mana mereka ini meneruskan perniagaan yang telah dimulakan oleh generasi terdahulu. Jadi biasanya ada ayah, ibu ataupun kita kata datuk nenek dan kemudian diteruskan oleh generasi seterusnya. Jadi untuk yang pertama ni saya bawakan satu senario di mana perniagaan yang berbentuk servis. Yang ini ada satu kes tuan dan puan, ini juga adalah satu senario yang
orang kata yang berlaku di depan mata di mana ada satu sepasang suami isteri mereka menjalankan perniagaan servis secara khusus mereka membuka pusat pendidikan. Yang ini mereka membuka pusat pendidikan. Jadi mereka dah beroperasi selama 20 tahun. Jadi bila dah 20 tahun mereka mencapai satu umur kita kata agak matang dan dia kata dia nak berhenti rehat. Jadi daripada situ dia serahkan kepada anaknya. Dan dia serahkan kepada anak. Anaknya kebetulan ada 5 orang adik-beradik dan diserahkan kepada abang yang sulung. Dan abang yang sulung membawa masuk adik yang nombor 4. Maksudnya adik yang nombor 4 untuk menjalankan institusi perniagaan perniagaan institusi pendidikan. Jadi apakah sebenarnya cabaran saya nak kongsikan di sini antara dapatan apabila dua orang adik-beradik ini mengambil alih perniagaan pusat pendidikan ibu bapanya. Antara salah satu tuan-tuan puan yang pertama sekali yang saya lihat ini adalah kajian kes kajian kes. Jadi antara yang dilihat adalah apabila perniagaan terdahulu diberikan kepada anaknya tanpa dokumentasi. Selepas beberapa tahun adik-beradik ini menjalankan perniagaan tak silap saya sekitar tahun keempat begitu mereka menghadapi masalah untuk mengembangkan bisnes tu. Rupa-rupanya bila dia nak kembangkan bisnes itu ada sedikit tidak setuju ataupun orang cakap a little argument ada sikit orang kata ada yang tak bersetuju di kalangan adik-beradik. Kerana ibu ayah masih hidup lagi dan bisnes itu diserahkan kepada 2 orang adik-beradik daripada 5 orang adik-beradik. Dan untuk pengetahuan memang 2 adik-beradik ini dah bersetuju untuk meneruskan perniagaan, tetapi apabila ingin dikembangkan itu kerana tak ada dokumentasi penyerahan yang jelas, yang telus, maka ada isu-isu sedikit yang melibatkan sebagai contoh tak bersetuju. Apabila kita bercakap tentang legacy business ni, apabila kita ambil alih perniagaan daripada ibu bapa, antara perkara yang berlaku ialah apabila tidak ada penyerahan secara rasmi ataupun secara formal. Jadi kalau dalam keadaan itu sebenarnya ini adalah perkara yang benar berlaku tuan-tuan puan, yang benar berlaku apabila penyerahan itu tidak dijalankan dengan baik. Contoh yang pertama sekali adalah tentang dokumentasi. Maksudnya dokumen-dokumen pendaftaran perniagaan dan juga dokumen transfer tu tadi kerana dia melibatkan harta. Jadi asalnya perniagaan tu dipunyai oleh kedua ibu bapa dan kemudian diserahkan kepada anak sulung dan juga adiknya. Jadi dokumentasi penyerahan ini yang menjadi satu isu. Itu kes yang pertama. Kes yang pertama. Jadi saya yakin kalau macam rakan-rakan semua, tuan dan puan semua yang juga ada keadaan yang sama, apakah tindakan ataupun pendekatan yang tuan dan puan boleh ambil apabila menerima perniagaan ataupun meneruskan perniagaan yang diturunkan daripada ibu bapa. Jadi ini adalah salah satu perkara yang tuan dan puan apabila diserahkan itu tentang dokumentasi dan persetujuan. Jadi kadang-kadang kita kata logik lah dia anak sulung, dia akan take over business. Tetapi perkara logik ini tidak semestinya satu perkara yang diterima pakai ataupun perkara yang biasa dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu kes yang pertama. Yang kedua tuan dan puan ada senario di mana perusahaan yang melibatkan ladang, tanah pertanian yang diusahakan oleh ibu bapa dan diserahkan kepada anak. Yang ini juga ada senarionya di mana situasi berkenaan apabila ibu bapa yang memulakan perniagaan itu dan kemudian diserahkan kepada anak. Jadi saya nak bawa kes yang kedua di mana ia melibatkan perniagaan pertanian yang mana dia ada dua keadaan yang tuan dan puan. Satu adalah tanah-tanah yang diurus atas nama sendiri. Maksudnya aset dalam bisnes perladangan itu, tanah itu memang nama ibu bapa. Kemudian sebahagian daripada tanah ladang itu yang diuruskan itu adalah dalam bentuk leasing, dalam bentuk sewaan. Jadi apabila diserahkan kepada anak, maka selepas 3-4 tahun biasanya generasi muda dia akan meneruskan perniagaan. Jadi dia nak kembangkan perniagaan tu. Bila dia nak kembangkan perniagaan adalah salah satu perkara yang dilihat adalah bagaimana struktur pengurusan perniagaan tu. Jadi biasalah tuan dan puan apabila generasi awal, apabila dia menguruskan perniagaan biasanya mungkin dia akan guna lesen enterprise. Kemudian bila anaknya ambil alih, maka dia akan membuat satu pendekatan yang berbeza iaitu penambahbaikan. Maka ada pendekatan di mana mereka akan menguruskan pengurusan bisnes ini dengan secara bersyarikat. Apabila perkara ini berlaku tuan dan puan, tuan dan puan akan nampak ada keperluan sekali lagi bab dokumen.
Dan kedua adalah tentang hak milik ataupun pengurusan aset-aset yang sepatutnya masuk dalam balance sheet apabila nak dibawa dari enterprise kepada syarikat PLT atau Sdn Berhad tetapi tidak dapat diuruskan tak dapat diuruskan. Maka dia ada isu-isu yang akan berlaku apabila kita nak orang kata meninggalkan atau menyerahkan perniagaan itu. Jadi ini adalah senario ataupun kajian kes yang kedua di mana kita kata tentang legasi bisnes walaupun kita kata kita perlu ada syarikat Sdn Berhad untuk bisnes itu diturunkan kepada anak-anak ataupun kepada generasi seterusnya, tetapi dia masih melibatkan dan masih perlu kepada pengurusan risiko yang sedia ada. Jadi antaranya adalah penama kepada aset-aset tu tadi. Jadi masa dia dalam bentuk enterprise, aset-aset tu adalah berada di atas nama pemilik. Maksudnya di atas nama ibu dan bapa. Jadi apabila diserahkan kepada anak sebagai satu legasi untuk anak-anak diteruskan, maka macam mana pengurusan tu? Kerana harta-harta yang atas nama ibu bapa, kalau diikutkan kalau macam kita orang Islam, dia akan tertakluk kepada hukum faraid ataupun apa yang dinyatakan dalam wasiat ataupun mungkin diletakkan terma-terma hibah oleh ayah ataupun generasi terdahulu tu tadi, ayah atau ibu. Jadi bila nak diturunkan itu, kita bercakap tentang, kita kata bagaimana kita nak pastikan legasi bisnes itu kita dapat teruskan dengan cara yang baik. Jadi ini antara pengalaman yang saya sendiri temui di mana ada keadaan di mana apabila diserahkan perniagaan itu kepada generasi seterusnya, dia ada perkara-perkara yang menjadi penghalang atau cabaran. Jadi ini salah satunya apabila perniagaan itu ada banyak aset. Macam yang saya sebut tadi, apabila perniagaan itu melibatkan perladangan contoh, dia akan melibatkan aset-aset berbentuk mesin, equipment, berbentuk tanah, dan ini adalah perkara yang perlu diuruskan. Katalah tanah tu sampai 20 ekar. Tanah tu mungkin sampai 30 ekar, 40 ekar. Mungkin sebahagiannya adalah dipunyai direct oleh seorang ayah tu sebelum diturunkan pada anaknya. Dan kemungkinan separuh lagi tu adalah milikan dalam bentuk leasing. Maksudnya ada side agreement yang panjang untuk tempoh orang kata pajakan yang panjang untuk tanah itu. Jadi ini juga adalah antara senario yang kedua yang kita boleh lihat apabila kita kata bercakap tentang cabaran legasi bisnes. Yang pertama tadi memang kita sebut tentang dokumentasi kerana kita tak nak ada pergaduhan antara adik-beradik. Dan yang kedua adalah tentang penama dalam aset-aset yang ada dalam perniagaan kita tu. Jadi kepada tuan dan puan semua di luar sana, apabila kita bercakap tentang legasi bisnes ini, dia tidak semudah okey ini bisnes kita ambil daripada ayah kita, ayah dah bagi jadi kita punya. Jadi kita dah teruskan. Okey, saya dah 5 tahun buat, 10 tahun buat, tak ada masalah pun. Contoh. Tetapi apabila kita melihat semua kepada penstrukturan, kepada dokumentasi, kepada bab legal ataupun bab perundangan, dia akan ada kesan-kesan lain yang mungkin kita kata kita tak perasan atau kita tak nampak dan kita perlu untuk lihat dan review semula. Jadi sesi hari ini kita akan melihat apa orang cakap beberapa lagi senario tentang bila kita sebut tentang legasi bisnes. Ramai yang menganggap bahawa okey, legasi bisnes ni kalau Sdn Berhad ke senang puan, kita boleh terus transfer saja. Tetapi hakikatnya bila kita sebut tentang legasi bisnes itu, dia bukan hanya setakat syarikat. Kadang-kadang orang ingat okey, kalau kita nak pastikan ada legasi, kita kena buat syarikat Sdn Berhad. Walhal senario ataupun masalah ataupun isu yang timbul ini bukan kerana sama ada di enterprise, PLT atau Sdn Berhad, tetapi kerana proses-proses yang terlibat ataupun perkara-perkara yang ada dalam perniagaan itu. Okey, saya bawakan kes satu lagi di mana seorang ini ibu bapa jugalah, ibu bapa mulakan bisnes pertanian juga di mana mereka mengeluarkan produk-produk yang menyokong kepada aktiviti pertanian. Ada produk yang berbentuk baja, ada produk yang berbentuk makanan untuk peliharaan. Jadi setelah beberapa lama menjalankan bisnes itu, maka sepasang ibu bapa ni menyerahkan bisnes ini kepada anaknya dan ditakdirkan anaknya adalah anak puan kerana anak apa orang cakap tendensi ataupun mempunyai kecenderungan untuk meneruskan bisnes itu. Ini perkara yang berlaku tuan dan puan. Jadi ini juga adalah perkara yang sama apabila anak perempuan tu menjalankan perniagaan itu, ada adik-beradik lain tapi adik-beradik lain dah setuju biarlah adik-adik perempuan ni yang jalankan, tetapi ada
ada yang tak bersetuju di kalangan adik-beradik ibunya. Maksudnya ada pakcik dan makcik tak setuju kenapa dia diberikan kuasa sepenuhnya untuk meneruskan perniagaan ibunya tadi. Ini berlaku tuan dan puan. Jadi anak perempuan ni tadi apa menjalankan perniagaan dah bertungkus lumus dan juga bersedia untuk menukar nak berkembang ni, nak upgrade nak upgrade pengurusan. Jadi beliau dah berusaha untuk buka syarikat dan seumpamanya, tetapi beliau mendapat halangan. Dia bukan halangan apa, maksudnya tidak disokong oleh pakcik dan makcik adik-beradik ibunya, yang mana ibunya dah menyerahkan perniagaan tu kepada dia. Jadi bila halangan itu berlaku tuan dan puan, apa terjadi? Pakcik dan makciknya membuka bisnes yang sama. Dan lokasinya berdekatan. Jadi dia jadi satu keadaan yang tidak sihat. Kita kata itu adalah legasi bisnes puan daripada mak dia ambil. Mak dia yang serahkan. Jadi perkara ni sebenarnya tak adalah kita kata salah atau betul, tetapi apabila dia tak diuruskan maka ada risiko-risiko yang berlaku. Dan ini bukan bukan keadaan yang terpencil tuan dan puan, ia adalah keadaan di mana banyak dan ramai yang menghadapi situasi yang sama di luar sana akibat daripada pengurusan pengambil alihan bisnes ataupun kita sebut tadi pengurusan tentang legasi bisnes itu tidak dilakukan atau tidak menjadi sebahagian dari perancangan kita. Daripada perancangan kita. Itu satu senario. Untuk pengetahuan tuan dan puan apabila saya membawa beberapa kajian kes ini adalah kes-kes yang benar berlaku yang dibawa oleh rakan-rakan usahawan di luar sana. Ada yang membuat panggilan telefon dan ada juga yang menghantar email. Jadi senario ini saya bawakan supaya tuan dan puan dapat melihatnya dan dapat mengambil satu langkah yang baik sekiranya tuan dan puan berada dalam keadaan yang sama. Okey, kes yang seterusnya adalah tentang pengurusan ladang kelapa sawit. Hamba Allah ini mempunyai beberapa ekar ladang kelapa sawit. Banyak tuan dan puan, sampai melebihi 10 ekar tanah yang diusahakan sebagai ladang kelapa sawit, dan sebenarnya beliau sampai buka satu pusat pengumpulan kelapa sawit. Oleh kerana beliau sendiri ada tanah yang banyak, perusahaan kelapa sawit, jadi dia pun mengambil kelapa sawit daripada orang-orang lain, orang-orang sekitar untuk dijual. Jadi dia jadi perai sekali, jadi pusat pengumpulan biji-biji buah kelapa sawit sebelum dihantar untuk proses. Jadi apa berlaku, ditakdirkan Allah tuan punya bisnes ini meninggal dunia, maka ladang itu ladang dan pengurusan kelapa sawit ini tadi diserahkan kepada dua orang adik-beradik. Seorang kakak perempuan dan juga adiknya lelaki. Selepas beberapa tahun, agak lama juga 3 ke 5 tahun begitu mereka menguruskannya, maka si adik tidak gembira ataupun tidak berpuas hati dengan cara kakaknya menguruskan. Di mana kakaknya ini garang, marah-marah pelanggan, sehingga kan pelanggan-pelanggan yang selalu menghantar kelapa sawit untuk mereka ambil sebagai perai berhenti untuk menghantar hasil-hasil kelapa sawit mereka. Jadi bermakna jualan ataupun orang kata hasil daripada perusahaan ladang yang mereka ada tu jatuh. Jadi adiknya semakin bimbang sehingga adiknya terpaksa buat bisnes lain. Dia semakin bimbang. Jadi senario ni berlaku tuan dan puan apabila penyerahan perniagaan yang dijalankan oleh ibu bapa tadi itu tidak ada dokumentasi yang jelas. Banyaknya dicakap sahaja secara verbal dan kemudian tidak diuruskan betul-betul sekiranya ini dikategorikan sebagai contoh harta yang dibahagikan kepada adik-beradik. Bagaimana dengan pengurusannya? Kalau pengurusan itu dari segi bisnes, apakah perkongsian? Kalau adik-beradik yang uruskan, apa yang dia dapat? Kalau adik-beradik yang tak uruskan tetapi menjadi pemilik kepada sebahagian daripada harta itu, apa pula yang dia dapat? Contoh. Jadi perkara-perkara ni tidak diuruskan. Ini senario di mana tentang ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit. Jadi kebanyakannya mungkin berlaku di luar bandar. Tetapi ada juga bisnes-bisnes yang begini berlaku dalam kawasan bandar. Jadi sebenarnya dia bukan kata, okey sebab di bandar kita lagi pandai dan kita tahu macam mana nak buat succession plan. Tidak. Kerana ada perniagaan yang juga berlaku di bandar mengalami isu yang sama. Itu antara kes yang pernah berlaku tuan dan puan, kes yang pernah berlaku di mana biasanya surat-surat ataupun email ataupun komen-komen ini masuk selepas mereka buntu. Maksudnya dah tak tahu apa nak buat, macam mana nak buat nak cari idea.
nak cari idea macam mana step seterusnya. Okey, satu lagi kes tuan dan puan, ini adalah kisah seorang hamba Allah yang mempunyai perniagaan menjual ayam proses, menjual ayam proses. Jadi ditakdirkan tuan dan puan, beliau menjalankan perniagaan bersama isteri pertama. Dan kemudian isteri kedua ada bisnes lain. Kahwin dua, tapi isteri pertama dan isteri kedua ada bisnes lain. Ditakdirkan Allah tuan dan puan, si suami ni tadi meninggal dunia tanpa ada persediaan bisnes itu tadi nak diserahkan kepada isteri pertama atau kedua, tak ada. Maksudnya tak ada persediaan. Tak ada diletakkan dokumentasi atau tak ada diletakkan sebarang apa orang cakap nota ataupun kata okey kalau selepas ini dia tak ada, siapa yang akan urus dan macam mana, tak ada. Jadi selepas ketiadaan beliau, kesukaran kepada isteri pertama dan yang kedua itu untuk menguruskan kerana maklumat itu tadi tak diserahkan. Jadi kalau kita kata yang ini pun sebenarnya syarikat Sdn Bhd contoh jadi ini pun sebenarnya adalah salah satu kesan orang kata kalau Sdn Bhd senang, kita boleh bisnes boleh diwarisi puan. Jadi kita nak buka syarikat Sdn Bhd. Tetapi ini sebenarnya yang berlaku. Apa yang berlaku, isteri yang pertama dan kedua terpaksa sebenarnya mengurus dan menanggung hutang perniagaan yang ditinggalkan oleh arwah suaminya itu. Jadi tuan dan puan, succession plan atau apabila kita jadi successor, kalau kita kata kita jadi penerus kepada perniagaan, ia bukanlah satu perkara yang kita kata mudah ataupun kita terus boleh buat dan kita boleh terus buat begitu sahaja. Dia ada cabaran-cabaran tertentu khususnya yang kita perlu ambil ambil tahu dan buat tentukan pengurusan-pengurusannya. Okey, yang seterusnya tuan dan puan kalau tuan dan puan lihat sebenarnya ada banyak senario. Yang seterusnya tuan dan puan apabila ada seorang anak yang mengambil alih urusan perniagaan ayahnya. Di mana ayahnya ini juga mempunyai dua isteri. Jadi beliau adalah anak kepada isteri kedua. Jadi beliau sudah menguruskan perniagaan tu lama lebih hampir dekat 10 tahun. Lebih hampir dekat 10 tahun. Jadi apabila beliau menguruskan perniagaan itu, beliau mendapati bahawa ada isu. Apa yang akan berlaku kalau ayahnya tak ada atau ayahnya menyerahkan perniagaan itu kepada orang lain selain daripada dia yang sudah bersama-sama bertungkus lumus membangunkan syarikat itu hampir lebih kurang 10 tahun. Jadi ini juga antara perkara-perkara yang kita sebut tentang legasi bisnes ataupun pengurusan yang perlu kita ambil maklum, yang perlu kita ambil tahu apakah kesan dan akibatnya pada masa akan datang. Jadi contoh katalah bila kita buka satu syarikat katalah buka satu syarikat, kita memegang saham sebanyak 90% contoh. Jadi bila kita sebut, kita kata ada legacy business, kita akan serahkan kepada generasi seterusnya. Jadi bagaimana 80% pegangan saham itu akan diuruskan dan bagaimana pengurusan syarikat itu boleh diteruskan. Jadi kepada rakan-rakan, kepada tuan dan puan semua, hari ini saya mengambil masa yang sedikit pendek atas isu-isu teknikal kita tidak dapat membawakan rakan usahawan kita hari ini. Kita tak dapat akses kerana device beliau tak dapat dihubungi. Jadi saya bawakan 4 kajian kes tentang pengurusan legasi bisnes tu tadi. Jadi apabila kita bercakap tentang perniagaan lestari, kita nak perniagaan yang bertahan untuk satu jangka masa yang panjang, tapi apa berlaku adalah succession plan ataupun apa yang kita uruskan ataupun apa yang kita rancang daripada perkara yang sepatutnya berlaku plan A dan bagaimana kita nak backup dia tu kepada plan B. Dan sekiranya kita tak ada apa-apa rancangan sekalipun, pada waktu inilah tuan dan puan kita perlu sudah mula membuat perancangan itu sesegera yang mungkin. Jadi kepada rakan-rakan semua sekiranya tuan dan puan ada akses kepada maklumat kepada maklumat khusus seperti mana menyusun atur pengurusan perniagaan kalau kita nak serahkan kepada generasi seterusnya, atau kedua senario di mana kita menerima perniagaan itu daripada generasi terdahulu. Jadi untuk itu kepada tuan dan puan, hari ini saya mengambil masa sekitar 20 ke 30 minit untuk berkongsi tentang empat kajian kes tentang bila kita bercakap tentang legacy business. Dia akan melibatkan penama, dokumentasi dalam dokumen-dokumen perniagaan,
Yang kedua, dia juga akan melibatkan aset-aset yang terlibat dalam perniagaan itu. Dan aset dan dia akan diikuti dengan liability. Aset dan liability yang terlibat dalam perniagaan itu. Jadi sekali lagi tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih dan saya ingin maklumkan juga ya, hari ini kita dapat bersiaran sebentar sahaja kerana ada isu teknikal, kita tidak dapat akses kepada tetamu rakan usahawan kita hari ini. Kita tak dapat akses kepada beliau dan beliau tak dapat akses untuk sesi kita hari ini. Jadi saya sudah kongsikan kepada tuan dan puan empat kajian kes tentang orang kata legasi bisnes. Jadi kepada rakan-rakan semua, sekiranya tuan dan puan sendiri mengalami situasi yang sama atau tuan dan puan tahu ada sesiapa yang menghadapi situasi yang sama, maka antara perkara yang tuan dan puan boleh cadangkan adalah untuk mereka bertemu dengan beberapa individu ataupun entiti yang sesuai. Yang pertama sekali, sekiranya dia melibatkan hal-hal perundangan, mestilah merujuk kepada peguam. Jadi kadang-kadang kita kata, alah puan, orang kampung mana ada dia nak jumpa peguam. Jadi kena lihat, sekiranya isu itu berbentuk legal dalam bentuk dalam bentuk pengurusan perniagaan, boleh cari commercial lawyer. Tetapi sekiranya dia berbentuk orang kata harta pusaka, melibatkan urusan faraid, yang itu perlu diuruskan perlu diuruskan secara profesional dengan waris-waris yang terbabit. Jadi sekiranya tuan dan puan bisnes-bisnes itu melibatkan syarikat, contoh Sdn Bhd, memang tuan dan puan perlu ada komunikasi yang baik dengan setiausaha syarikat, company secretary untuk menyediakan dokumentasi yang betul. Sekiranya PLT, saya sarankan tuan dan puan merujuk kepada company secretary sebagai compliance officer. Kalau tak ada, tak apa, kita sendiri jadi compliance officer tapi kita dapatkan khidmat nasihat daripada company secretary ataupun peguam komersial. Kena cari commercial lawyer. Jadi untuk itu tuan dan puan, apa-apa sahaja perusahaan ataupun kita kata urusan kita yang melibatkan tentang succession plan, yang kita sebut sebagai legacy business dari satu generasi, kita kata kita mahu ia diteruskan kepada generasi seterusnya, dia melibatkan perancangan tuan dan puan. Jadi kita perlu ada pengetahuan dan kita perlu ada akses kepada maklumat serta sumber-sumber yang betul, sumber-sumber yang tepat apabila kita buat pengurusan ini. Jadi kepada tuan dan puan semua, kita doakan semoga semua urusan kita, tak kiralah rakan dekat, rakan jauh, sahabat baik, sahabat kurang baik, kita dapat sentiasa mencari satu jalan penyelesaian dan juga jawapan kepada semua persoalan-persoalan yang timbul sepanjang dalam usaha kita menjalankan perniagaan. Jadi kepada rakan-rakan, kepada follower page Puan Ainur Muhammad, saya juga harap kita sama-sama saling mendoakan agar apa-apa yang kita jalankan ini sentiasa dapat memberi manfaat kepada yang lain. Jadi kepada tuan dan puan yang merancang untuk adakan satu legasi bisnes daripada satu generasi kepada generasi yang lain, mulalah untuk rancang sekarang. Jadi apabila dia melibatkan hutang, dia melibatkan aset dan dia melibatkan harta-harta yang berkenaan, maka pengurusannya akan jadi lebih kritikal. Pengurusannya akan jadi lebih kritikal. Jadi kalau tuan dan puan kenal atau tuan dan puan sendiri dalam senario yang sama, saya harap tuan dan puan segera dapatkan jalan penyelesaian tentang bagaimana kita nak mengurus supaya bisnes kita itu dapat diwariskan. Jangan kata, okey saya dah buka Sdn Bhd puan, senang boleh nak wariskan. Tidak. Dia masih memerlukan persediaan, rancangan dan proses-proses tertentu supaya syarikat perniagaan kita itu dapat diwariskan. Sekiranya kita berniaga dengan lesen enterprise sekalipun tuan dan puan, kita buat planning supaya kita dapat serahkan perniagaan itu dan perniagaan kita ini menjadi satu legasi dan diteruskan oleh generasi akan datang. Jadi bila legasi bisnes ni pula tuan dan puan, dia bukan hanya kerana kita transfer ownership itu kepada generasi seterusnya. Ada kalanya kita transfer tu aset-aset yang berbentuk intangible. Kadang-kadang kita transfer jenama baik. Kadang-kadang kita transfer aset sahaja. Kadang-kadang kita transfer bisnes itu secara keseluruhan. Jadi ada bisnes-bisnes yang menjadi satu legasi dengan mengekalkan brand yang sama tapi berevolusi. Ada juga bisnes-bisnes itu dijadikan sebagai satu legasi apabila syarikat itu yang diuruskan kekal. Syarikat itu kekal, cuma orang-orangnya sahaja yang bertukar ganti. Jadi kadang-kadang legasi bisnes itu bukan dalam bentuk syarikat tetapi dalam bentuk jenama ataupun nama yang dibangunkan.
Jadi ada beberapa orang cakap beberapa pendekatan ataupun beberapa perspektif yang kita boleh lihat tentang legasi bisnes. Tetapi bagaimana yang saya sebutkan tadi tuan dan puan, ia juga bergantung penuh kepada pendiri bisnes, bagaimana dirancang bisnes itu. Kita nak tahan berapa lama? 10 tahun, 20 tahun. Kalau di Jepun kita biasa dengar sampai 100 tahun. Tetapi kita kata ia bergantung kepada rancangan kita. Dan rancangan kita itu banyak kaitan dengan environment. Kalau macam dekat kita di Malaysia, bagaimana ekosistem perniagaan itu kita bina dan di situlah kita nampak bagaimana perniagaan ini dapat diteruskan sebagai satu legasi bisnes. Baik, jadi kepada rakan-rakan semua, saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan semua kerana masih lagi bersama-sama kami hari ini. Jadi saya sekali lagi saya memaklumkan bahawa hari ini kita bercakap tentang legasi bisnes dan kita kongsikan beberapa kajian kes. Jadi InsyaAllah kita jumpa lagi tuan dan puan minggu hadapan. Kita jumpa lagi dan pada hari Isnin. Kita doakan supaya rakan dan sahabat usahawan kita yang tak dapat hadir hari ini biar urusan beliau dipermudahkan kerana urusan keadaan yang tidak mengizinkan beliau tak dapat bersama dengan kita. Jadi kita doakan supaya urusan beliau selamat. Kita harapkan Cik Farhan Zulkifli daripada Kedai Sayur Haji Zul sentiasa berada dalam keadaan baik dan insyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Kita akan bersama dengan seorang lagi rakan usahawan tetapi dalam bisnes yang berbeza. Jadi untuk itu tuan dan puan saya ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam ruangan ini dalam siri FB Live legasi perniagaan lestari dan pada sesi ini kita sudah berbincang tentang legasi bisnes. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.